Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdini wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kita ucapkan kepada Haji Upah selaku moderator kita pada pagi ini. AJK, SPAQ, seterusnya tuan-tuan, muslimin, muslimat, para penonton, para pendengar, penuntut ilmu SPAQ yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar antum semuanya pada pagi ini? Hari Isnin ya. Agak janggal biasanya kita bertemu pada hari Minggu. Tapi pada kali ini kita berjumpa pada hari Isnin. Alhamdulillah, walau apa hari sekalipun, walau masa apa sekalipun, yang penting ialah istiqamah kita dalam mencari ilmu dan kita sentiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada pengajian ilmu yang sama-sama kita belajar insya-Allah. Sebentar tadi sebelum saya memulakan bicara sempat saya masuk mendengar kupasan dan juga perkongsian oleh Al-Fadhil Dr. Ahmad Faisal yang merupakan juga rakan kami di kalangan ahli akademik. Agak lama tidak berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah, terima kasih atas inisiatif yang dibuat oleh SPAQ yang terus-menerus menjalankan kuliah ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan ianya bertepatan ya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya kata Nabi, sesiapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu, maka sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan baginya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syurga Allah itu sangatlah luas. Syurga Allah itu sangatlah banyak pintunya. Di kalangan mereka ada yang memasuki syurga Allah dengan pintu syahid dan jihad. Seperti mana yang kita lihat di bumi Palestin pada hari ini. Dan baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembunuhan terhadap Al-Imam Syahid Dr. Muhammad Ismail Haniyeh, seorang pimpinan tertinggi Hamas, ya, yang sebelumnya di kalangan pimpinan, di kalangan pejuang pembebasan tanah suci bumi Palestin Baitul Maqdis. Sebahagian mereka sudah pun mendahului kita. Dan mungkin mereka ini mengikuti jejak langkah di kalangan para syuhada, para salihin, para anbiya, yang mana mereka akan mungkin memasuki pintu-pintu daripada pintu jihad. Di kalangan umat Islam, ada yang memasuki pintu harta seperti Uthman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf dan juga sahabat-sahabat mulia yang lain. Dan di kalangan orang yang mengikuti mereka, yang mana mereka itu mengorbankan seluruh harta yang mereka miliki semata-mata untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada orang yang memasuki pintu Allah dengan ibadahnya. Banyak solatnya, banyak qiyamnya, banyak ibadat-ibadat yang lain, membaca Al-Quran, berzikir dan bertaubat kepada Allah. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak melalui pintu syahid ataupun pintu jihad, jika tidak dengan pintu puasa dengan babur rayyan, jika tidak dengan pintu-pintu yang lain, mudah-mudahan istiqamahnya kita dalam pencarian ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita dengan pintu menuntut ilmu ini insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita diberikan keikhlasan, kita diberikan istiqamah dalam menuntut ilmu ni, kita minta juga manfaat ya. Manfaat ataupun kebaikan daripada pengajian yang kita perolehi. Kita tidak mahu ya, diri kita ini dipaksa, kita ini tidak mengikhlaskan niat kita, seterusnya
agama ataupun ilmu yang kita belajar itu tidak memberi manfaat apa ataupun apa-apa kebaikan kepada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kuliah kita pada pagi ini kita akan teruskan iaitu di bawah pon yang ke-86 ya. Ke-86. Kalau kita boleh review sikit apa yang telah kita perkatakan ataupun kita bincang dalam kuliah kita yang terdahulu ialah tentang anak yang menyebabkan penyakit kikir dan juga penakut ya. Jadi di antara perbahasan perbincangan kita pada minggu yang lalu ialah pentingnya bagi orang Islam selain menghargai rezeki kurniaan Allah berupa anak lelaki ataupun perempuan kepada kita, kita mesti mensyukurinya. Anak ini selain dia menjadi sebagai ujian, sebagai fitnah, kerana Al-Quran sebut sendiri tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sesungguhnya isteri-isteri kamu, sesungguhnya anak-anak kamu, aduwwan lakum, musuh bahkan Allah menggunakan sebahagian dalam Al-Quran. Nak gambarkan apa? Boleh jadi anak kita ini, anugerah Allah bagi ini, jadi ujian kepada kita. Jadi ujian kepada kita. Ya? Dan juga musuh bagi kita. Dalam kita nak melakukan ketaatan dan kebaikan, kita dihalangi oleh kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Dan pada masa yang sama, anugerah Allah ini kepada kita berupa anak dan juga isteri, boleh jadi juga pembuka rezeki kebaikan dalam kehidupan kita. Ini diakui dalam hadis, bahkan dalam Al-Quran. Apabila kita bincangkan dalam perbincangan yang lalu tentang childless marriage, ya, tentang perkahwinan tanpa memiliki anak yang sudah pun berleluasa di dalam dunia barat pada hari ini dan mula masuk dalam negara kita dan dipengaruhi terhadap pasangan muda Muslim. Ini yang sangat menakutkan kita. Kerana apa? Selain mereka ini berpengaruh dengan lifestyle, dengan cara kehidupan kebaratan, bukan cara Islam. Kerana ialah mereka takut dengan kefakiran. Mereka takut jadi miskin untuk memiliki anak. La hawla wa la quwwata illa billah. Sedangkan dalam Al-Quran sudah ada jaminan bagi Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang memberi rezeki kepada mereka. Kami yang memberi rezeki kepada mereka. Perkahwinan itu sesuatu yang dituntut, yang disuruh oleh agama. Sudah tentulah mempunyai kebaikan. Sudah tentulah mempunyai manfaat di sisi Allah dan juga Rasulnya. Jadi tak boleh di kalangan orang Islam pada hari ini, jika dia nak dapat anak, dia takut, maka dia tak nak ada zuriat. Melainkan ada syarat-syarat tertentu. Jika memiliki anak, mengandung itu beri mudarat kepada si ibu dari segi nyawanya, kan? Ataupun kesihatannya, maka itu ada perbahasannya. Tetapi kalau semata-mata kerana terikut-ikut dengan cara hidup barat, bahkan kita takut ancaman. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, dia ikut cara hidup, dia ikut cara ni, maka Nabi kata ia sebahagian daripada mereka. Ini yang lebih takut kita ikuti, ya. Tapi sekiranya untuk merancang keluarga dalam Islam dibenarkan, merancang, tapi tidaklah sampai kepada peringkat tidak memiliki anak kerana takut kepada kemiskinan dan kefakiran. Dulu kita dah bincang ya, bagaimana Nabi memberi suatu jaminan dan berita gembira kepada para sahabat, siapa yang ada 3 anak perempuan, siapa yang ada 2 anak perempuan, siapa yang ada 1 anak perempuan, cabaran nak membesarkan, nak mengasuh anak pada hari ini, Nabi kata baginya syurga. Tuan-tuan, tidakkah ini satu berita gembira? Tidakkah seseorang yang memiliki anak, seorang ibu akan dapat pahala ketika mengandungkan, wahnan ala wahnin, ketika melahirkan, ketika menyusukan, ketika membesarkan, ketika memberi makan, ketika mengasuh mereka, ketika melayani karenah mereka dengan penuh kesabaran, semua itu pahala. Subhanallah. Subhanallah. Sebab itulah agak malang ya bagi orang yang tidak ingin memiliki zuriat ini,
dia merasakan diri dia bebas, diri dia lebih tenang. Sebenarnya tidak. Sepatutnya dia akan cemburu. Sepatutnya cemburu dengan pahala yang dimiliki oleh seorang ibu, seorang isteri, seorang wanita, walaupun hanya memiliki seorang anak. Di situ dia dapat pahala mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan, bahkan menyuapkan satu suapan ke mulut dan melayani karenah dengan penuh kesabaran. Sudah tentulah ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis, dalam Quran ceritakan keutamaan seorang ibu ini jauh lebih tinggi daripada peranan yang dimainkan walaupun oleh seorang ayah itu sendiri. Subhanallah. Baik. Baik, tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perbahasan perbincangan kita pada minggu yang lalu, ya. Baik, seterusnya kita masuk kepada poin yang ke-86, ya. Iaitu di bawah tajuk membawa anak kecil di atas pundak, di atas bahu. Baik, kita terus baca, ya. Daripada Adi bin Thabit, dia berkata, aku mendengar Al-Barra' berkata, pernah aku melihat Nabi dan cucunya Hasan di atas bahunya dan beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Allah Rabbi. 86, iaitu hadis sahih dalam Bukhari ni. Ini seterusnya masih lagi berkaitan dengan konteks keluarga. Tadi kalau jemaah tuan-tuan berbincang tadi dengan saya sempat tengok tadi tentang masalah stres, betul tak? Masalah depression yang diterangkan oleh Ustaz Dr. Faisal tadi kan. Kadang-kadang berlaku banyak masalah. Sebenarnya dalam doa kita dalam keluarga biasa kita doa tak tuan-tuan kan? Allah mahabdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Tenang tu sebenarnya kan? Boleh jadi ketenangan kita peroleh ketika sedang beribadah kepada Allah. Ketika sedang kita berada dalam masjid, ketika kita mengerjakan umrah ataupun haji, hanya kita sedang qiyam dengan Allah, ketenangan membaca Al-Quran. Dalam doa tadi, dalam keluarga kita juga kita dah boleh beroleh ketenangan. Kenapa kita mencari yang lain? Allah mahablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kurniakanlah pada keluarga aku ini, di kalangan isteri aku, ya Allah, di kalangan zuriat aku, yang mana mata aku sejuk matanya memandang. Qurrata a'yun. Sejuk mata memandang. Ketika kita balik bertugas, mungkin outstation berhari-hari dalam keletihan penuh dengan kepenatan dan juga tekanan. Betul tak? Kadang-kadang tak perlu sampai ke rumah. Cukup sekadar buka handphone, video call, tengok wajah isteri dan anak-anak, sudah pun bukan hanya boleh melepaskan kerinduan, tetapi juga boleh mendatangkan ketenangan. Ketenangan. Di antara tujuan perkahwinan dan memiliki keluarga itu sendiri, Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Sakinah, mawaddatan, warahmah. Betul tak? Selain daripada kasih sayang mahabbahnya, ialah sakinah. Sebab tu baru ni kita terkejut tuan-tuan. Di Pantai Timur, cubaan guru wanita umur 54 tahun, kali kedua nak terjun jambatan, nak bunuh diri. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Kerana apa? Satu, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada hubungan dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan majikan tempat kerjanya, mungkin stres dengan bos, stres dengan rakan-rakan sekerja. Tapi bila mana dia tahu punca masalah dia, dan dia tahu bagaimana untuk dia meraih ketenangan yang hakiki, dia pasti akan temui jawapan dan tahu jumpa tempatnya. Carilah Allah. Carilah Allah. Carilah Allah. Walau seberat mana pun beban yang ditanggung oleh seorang Muslim itu dalam dirinya, berupa dosa yang ditanggungnya, berupa masalah yang sedang dipikulnya, yakinlah dan ketahuilah, di sana sentiasa ada satu Tuhan yang sentiasa menunggu dan menanti luahan, rintihan dan permintaan dari hamba-Nya. Jadi ini satu kelebihan. Ketika mana dalam agama yang lain, mereka begitu pasrah, mereka begitu berputus asa, putus harap dengan segala apa yang mereka inginkan.
di sisi agama kita, subhanallah, kita ada Tuhan As-Sami'ul Alim. Dia sentiasa mendengar. Dia sentiasa menunggu-nunggu dari seorang hamba-Nya yang akan datang merintih dan meminta kepadanya, subhanallah. Ini kelebihan kita, ya. Jadi tajuk kita pada hari ini iaitu bawa anak di atas bahu. Sahabat tengok Nabi letak cucu dia. Sehingga Nabi kata apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya dan cintailah dia. Tengok, Nabi ni bukan doa untuk diri dia sahaja. Nabi ni doa untuk zuriat keturunan dia. Tuan-tuan doa dah? Mesti doa kan? Setiap hari. Doa yang saya sebutkan tadi. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dan ingat, baru-baru ni saya ada kuliah, saya share doa-doa nak keluar rumah kan. Nanti opah, Puan Rusmini ke apa, saya ada share. 4-5 doa keluar rumah, antaranya doa Nabi titipkan kepada cucu dia. Nabi titipkan doa pada cucu dia nak keluar rumah daripada dijauhkan daripada gangguan manusia dan juga syaitan dan juga sihir dan juga binatang-binatang yang liar. Ya, binatang yang liar. Apa yang Nabi ajar? A'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin a'lamah. Ingat tak doa tu? Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Tuhan yang maha sempurna. Tammah. Dari apa? Dari godaan syaitan dan binatang yang mengganggu. Serta apa dia? Min kulli ainin lamah. Daripada pandangan mata yang buruk. Berjadi takut sihir ain pada anak cucu kita kan. Tengok, ini sebahagian tunjukkan apa dia? Nabi sentiasa doa kebaikan untuk diri, zuriat, keturunan dan juga keluarganya. Bukan sekadar itu. Kita juga doa, ya Allah jagalah anakku. Peliharalah dia daripada sebarang dosa. Peliharalah kemaluan dan juga kehormatannya. Tengok. Sentiasa minta perlindungan. Dalam rumah pun sama. Baca Quran. Sebab apa? Nak lindung rumah ni bukan hanya daripada kejahatan manusia. Takut rumah kita dimasuki pencuri, penjahat dan sebagainya. Kita diuji dengan segala maksiat dalam rumah kita. Tetapi minta rumah kita juga dilindungi daripada yang tak nampak oleh pandangan mata. Betul tak? Hari ini kejahatan makhluk yang berupa jin dan juga manusia sentiasa mencari-cari jalan untuk merosakkan kehidupan kita kan. Dengan apa-apa bentuklah. Sama ada mereka cemburu, dengki dengan kita. Apatah lagi perjanjian syaitan ini dah bersaksi di hadapan Allah akan menyesatkan kita dan seluruh keturunan zuriat kita. Jangan ingat, oh aku tak apa dah, duk pergi kelas pengajian, tak pernah miss kan, sehari 2-3 kuliah, baca Quran, baca maksurat, zikir. Tapi kita ada isteri dan anak-anak ni. Syaitan iblis dia cerdik. Kan? Boleh jadi dia kata aku tak boleh ganggu, tak boleh nak hasut, tak boleh nak dorong kita kerana iman kita insya-Allah. Tapi anak-anak dan juga isteri kita boleh jadi kita jadi ujian tadi yang Allah sebut tadi sebagai musuh tadi yang Nabi kata. Kan? Kadang-kadang kita kalah dengan anak kita dan isteri kita. Isteri kata, jomlah bang, abang cik kuliah je, jomlah kita pergi sekali-sekala kan. Contohnya lah kan. Tiba-tiba dorongan itu. Anak pula, jomlah ayah pegang tempat ni bagus ni kan. Kita suka-suka je pergi seronok-seronok kan. Kadang-kadang tak dikaji dulu satu tempat tu, tengok tiba-tiba kita terbabas dari segi agama kita kan. Wish, rupanya bukan tempat yang baik ni. Tapi kerana nak ikut sangat saranan ni, kan, manja sangat kadang-kadang ni, nak tunjuk sangat kita ibu bapa kadang-kadang ni kawan sangat kan, kasih sayang. Cuma sampai tak cek, nak raikan semua benda yang anak-anak, sampai semua masing-masing terbabas daripada agama. Ini bukan saling bertolongan ke arah kebaikan, tetapi saling sama-sama mengajak ke arah kelalaian. Kadang-kadang mak ayah yang cerdik dan juga berhikmah ni, betul ke nak pergi ni, cek dulu. Tempat ni mudah ke kita nak ibadat? Tengok orang yang cermat. Tempat ni pergi ni bergaul-bergaul dengan orang ramai macam ni, elok ke? Tak timbul fitnah ke? Kan contohnya kan? Kita ni orang agama, pergi-pergi macam ni, baik kita pergi tempat macam tu, betul tak? Biarlah sentiasa didorong oleh
perkara-perkara kebaikan. Yang itu dah sebutkan tadi. Dan rumah tangga ni kita minta bukan hanya mawaddah warahmah, tapi juga ialah sakinah, ketenangan itu sendiri. Baik, jadi dalam hadis ini, Nabi dengan anak ni cucu ni, bukan cerita anak ni, Nabi cucu ni. Ni dalam grup ni ramai nenek-nenek semua ni kan. Nak beritahu Nabi aja, bukan hanya bawa cucu pergi jalan. Bukan hanya beli mainan untuk cucu. Doakan seperti mana Nabi mendoakan kepada Hasan dan Husain. Dan kelebihan bila Nabi ni doakan kebaikan, Nabi minta pula, maka cintailah dia. Bila Nabi cinta pada seseorang, maka siapa lagikah yang layak mencintai hamba Allah ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ya. Sebab itu ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab dengan persoalan balik. Nabi ni sangat hikmah. Guru yang paling hebat atas dunia ni, rupanya pendekatan soalan dijawab dengan soalan. Nabi kita muallim yang ulung telah memulai sekian lama. Dia panggil question based learning. Pembelajaran berasaskan persoalan juga. Bertanya soalan. Kadang-kadang cikgu mula-mula mengajar terus mengajar kan. Tapi boleh jadi cikgu juga boleh mengajar dengan memulakan dengan persoalan. Contohnya, ustaz mengajar, "Jemaah, apa khabar iman tuan-tuan pada hari ini?" Tengok, mula kan. Kemudian orang yang belajar ni akan tanya, "Ya Allah, macam mana iman aku pagi ni ke? Aku mula dengan apa? Bangun tadi pukul berapa pagi tadi? Adakah aku betul-betul ingkar pada Allah ataupun taat pada Allah? Biasanya aku boleh bangun pukul 3 malam tadi, aku berjaga malam minggu. Aku tengok sukan Olimpik, nak tengok Malaysia pingat apa ni, sampai aku tak terbangun." Nilai pagi ni iman kita kan. Subuh tadi, lepas tu aku berzikir tak ke, aku kejar nak cari niaga ni dulu. Kemudian sempat tak aku baca zikir pagi ni, ataupun sempat tak aku selak 2-3 mashaf. Bila seorang guru bertanya dengan soalan, sebenarnya bukan perkara baru. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah lama dah ajar. Nabi pernah buat PowerPoint, betul tak? Mengajar. Nabi tengah duduk dengan para sahabat di atas tanah, Nabi ambil satu kayu, Nabi gariskan. Nabi kata, ini jalan lurus menuju ke syurga. Dan di tepi ni Nabi buat garis-garis yang banyak. Ni jalan-jalan yang menuju ke neraka yang didorong oleh syaitan. Itu PowerPoint dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, visual. Nabi bukan hanya bercakap tentang audio, beri nasihat. Nabi gariskan. Dan Nabi pernah tunjuk gambaran. Nabi lalu, Nabi nampak bangkai seekor kambing. Nabi kata, siapa nak bangkai kambing ni? Nabi tunjuk. Tengok kaedah pengajaran Nabi. Ini dipanggil alat bantu mengajar, ABM. Subhanallah, tuan-tuan. Hari ini kalau kekaguman kita kepada Nabi hanya sebagai pembawa wahyu, Nabi sebagai kekasih Allah, Nabi yang mengajar Quran, kita kena letak konteks yang lebih luas. Nabi sebagai contoh teladan yang terbaik. Dalam bab mengajar, Nabi jauh terkehadapan. Walau siapa pun yang ada profesor dalam education pada hari ini, maka Nabi lah yang mendahuluinya. Hikmahnya, ketika seorang badui kencing dalam masjid, tengok tarbiyah Nabi. Kan? Adakah Nabi ingin memukul seperti mana sebahagian sahabat ingin menghalangi dia? Tidak. Nabi kita biarkan dia kencing dulu. Kalau kita faham ni, duduk dalam masjid kencing, tiadalah satu perbuatan yang hina dan kotor. Tapi tengok hikmahnya Nabi SAW. Nabi kita biarkan. Ada dua aspek. Satu, kita melayani dalam soal adab. Yang kedua, soal kesihatan. Orang tengah kencing, kita nak sekat dia kan. Belum jadi kena batu karang kawan tu. Yang kedua juga, boleh menjadikan kalau kita suruh dia lari, akan lagi banyak kekotoran dalam masjid ni. Air kencingnya akan lebih merata-rata. Yang kedua, hikmah dalam menegur. Dia seorang badui. Seorang badui yang tidak pernah ada tandas, yang tidak pernah ada tahu macam mana nak mengendalikan tentang kebersihan. Tengok, subhanallah. Dalam satu contoh Nabi tunjukkan, kita dapat 3-4 hikmah daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Jadi bila sahabat tadi dia tanya, ya Rasulullah, bila ke hari kiamat? Ditanya kiamat ni bukan saja-saja sahabat ni tanya kiamat sebab nak buat persediaan. Nabi kata, apa yang kau sediakan? Nabi tanya soalan. Dia kata, aku tak ada banyak sangat sembahyang ni Rasulullah, ibadatnya kurang. Tapi aku ada satu ya Rasulullah. Apa dia? Dia ni aku sangat sayang kepada engkau wahai Rasulullah. Ya Allah, ya Allah.
Nabi kata, anta man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Subhanallah. Tuan-tuan, bila kita tengok dalam hadis ini, teruskanlah dalam hati kita, ya Allah, mohonlah ya Allah, jadikanlah hati aku ini mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu secara sungguh-sungguh ya Allah, yang tidak pernah akan purda daripada dalam diri dan hatiku ya Allah. Kan? Buktinya apa? Dengan kita mesti sentiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan sentiasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadat, dan juga dalam adab dan juga akhlak. Itu tandanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran kita jumpa ayat kan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah katakanlah siapa yang cinta kepada Allah adalah ikut Nabi. Tidak akan mungkin orang dapat meraih cinta Allah melalui sesiapa pun, melainkan melalui jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tidak ada jalan yang selain untuk kita menempuh meraih cinta Allah. Tidak ada. Melainkan jalan hanya yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lain yang bawa. Tidak ada. Satu-satunya jalan yang perlu kita tempuhi, yang perlu kita lalui dan jalani, mestilah melalui jalan Nabi kita, kerana dialah kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap doa dan permintaan Nabi dimakbulkan oleh Allah sama ada cepat ataupun lambat? Kerana dialah kekasih Allah. Sudah tentulah jika kita ingin permintaan dan doa kita diangkat dan dijawab oleh Allah, mesti seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dengan cara kita yang tersendiri, yang kita rasa pada akal kita inilah mungkin benarnya. Tidak. Di saat Nabi kata bangunlah di sepertiga malam, Nabi contohkan, mintalah di saat kita sedang berada di dalam sujud yang begitu hampir dengan Allah. Di situlah yang kita akan minta, ataupun di sebelum memberi salam. Tidak ada. Tidak ada rekayasa, tidak ada alasan-alasan ataupun akalan-akalan kita sendiri untuk mengatakan maka inilah jalan yang terbaik untukku. Mungkin Nabi terlupa. Na'udzubillah. Sudah tentu sesuatu kebaikan itu didahului, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang akhir zaman ini mengatakan Nabi mungkin tertinggal satu benda untuk mengajar kita untuk cinta pada Allah. Tidak. Tidak sesekali. Kerana semua kebaikan itu pasti dimulai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan, kita contohi Nabi, ya. Doa untuk cucu. Kat dalam grup ni ramai, ya, opah-opah ke, acik-acik ke, maklum-maklum kat sini kan. Semuanya dah mempunyai cucu, doakan. Bagi duit belanja tu bagus, pegang ubun-ubun mereka, doakan kebaikan untuk mereka. Bila doa kebaikan, maka mudah-mudahan Allah akan juga memberi kebaikan kepada orang yang mendoakan juga, insya-Allah, ya. Baik, itu di antara Nabi ni sangat baik terhadap ahli keluarga termasuk cucunya. Walaupun kadang-kadang atuk ni kita diuji dekat dengan cucu ni kan, nakal-nakal, yang apa lagi? Yang buah-buas kan? Berbuas ni tuan-tuan jangan salah faham ya, saya orang Terengganu. Perkataan buah ni bunyi macam binatang ya. Tapi bahasa kan. Kadang-kadang kena ubah juga tu kan. Tapi orang Pantai Timur ni biasalah. Buahnya anak kau ni. Macam binatang pula kan. Buah tu maksudnya nakal ya. Tapi mana tahu anak yang nakal itu kita didik anak kita okey, dapat cucu yang taklah senakal anak kita yang kita asuh dulu kan. Peranan doa datuk dan nenek ni seperti mana Nabi doakan. Bukan nak kata Hasan dan Husain ni. Ketika Nabi solat naik, sahabat tanya, ya Rasulullah, aku ada ramai anak. Aku tak pernah buat dukung cium seperti mana engkau buat pada cucu engkau. Nabi kata, siapa yang tidak mengasihani, dia tidak akan dikasihi. Subhanallah. Nabi itu pemimpin yang agung. Ianya sepatutnya yang dihormati. Tetapi Nabi menghormati orang lain. Nabi hormat kepada orang bukan Islam, kepada Yahudi pun. Kan? Nabi hormat kepada kanak-kanak yang kecil. Kita janganlah sebab faktor umur kita, kedudukan kita, sentiasa dengan keegoan kita sehingga kita tidak ada sifat rahmah, sifat kasih sayang. Sedangkan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Kita ingin mengambil sifat rahmat, kasih sayang Allah itu dalam diri kita. Supaya kita mengasihi manusia, terutama di kalangan darah daging kita sendiri. Kan? Kita pun kata, anak-anak aku dulu tak adalah nakal macam ni.
Mungkin mulut kita nakal, dalam hati kita nyebut begitu. Tapi alangkah indahnya sekiranya kita akan, ya Allah, jadikanlah cucu aku ni orang yang saleh, ya Allah, jagalah akhlaknya, kan? Baik. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana Nabi dah contohkan bagaimana kita perlu melayani cucu kita, keturunan kita dengan baik, maka kita akan ikut. Baik, itu tentang mendukung anak kecil di atas bahu, kan? Dia tengok Nabi buat. Tapi kita kalau dah tua-tua tak larat, jangan paksa, kan? Ustaz baca cerita cucu Nabi naik begini, Nabi letak atas bahu. Tengok keadaan. Jangan belajar literal dengan kontekstual ni, kena faham juga tuan-tuan, betul tak? Macam kita nak contohkan Nabi bergurau dengan isteri, betul tak? Nabi lah main kejar-kejar dengan Aisyah. Punya nak ikut sunnah Nabi ni mesra ramah rumah tangga. Kita ada darah tinggi isi kita. Kita sakit jantung, bang. Tadi ustaz mengajar mesra ni rumah tangga, kena bergurau senda dalam rumah tangga, kena main kejar-kejar, bang. Jom kita mula. Nak kena pula rumah tu besar. Kawan ni seorang ada jantung, seorang ada kecil manis, darah tinggi. Nak main kejar juga. Baru lari setengah rumah, dah jatuh tergolek, tak sesak nafas dah. Kita bimbang yang tu, kan? Jangan semata-mata belajar teks, tak tengok kontekstual. Lebih malang lagi kalau nak ikut juga belajar ni, tengah-tengah main nyoruk-nyoruk, kan? Setengah pasangan tu ada Alzheimer, mungkin tak ingat pula. Si isteri ni nakal, main sembunyi-sembunyi, duduk dalam almari, nyoruk dalam tu. Terkunci. Suami pula dah cari tak jumpa, puas buat tak ingat pula dah. Pergi keluar minum kawan. Tu, dalam bilik tu, isteri dah nunggu lama dalam almari tu. Kan, bila suami datang ni, kawan ni pelupa seorang. Kita bimbang duduk terkunci dalam tu, 2-3 minggu tak keluar-keluar. Macam mana, kan? Sebab itu penting bila kita belajar dalam hadis, belajar tentang contoh Nabi ni, iaitu bukan hanya teksnya saja, lihat pada konteks. Nabi sayang cucu, Nabi boleh angkat, Nabi boleh dukung, Nabi cium mereka. Sehingga ulama ajar, di tempat ni ada 4-5 poin yang Nabi pernah tunjukkan kita cium poinnya. Antaranya atas ubun kepala, antaranya di atas dahi, antaranya di pipi, kan? Ikutlah Nabi, ambil cucu kita cium di atas ubun mereka. Sebagian ada cium tangan, kan? Boleh. Tapi jangan cium mulut yang melampau pula, kita risau juga. Kadang-kadang atuk ni, kan? Nenek-nenek juga, kan? Tengok cucu-cucu yang comel-comel sangat, dah umur dah besar panjang dah, ada limit dan jaga batasannya juga. Jangan sampai luar sampai kepada mendatangkan fitnah dan sebagainya. Cukup kita mendoakan mereka, kita berkasih sayang, tunjukkan kemesraan. Jangan tunjuk muka masa aku ni pencen lieutenant kena ni dulu ni, tentera sarjan ni, kena tegas dalam rumah tangga, senyum pun tak boleh supaya cucu hormat. Jangan begitu tuan-tuan. Soal kerja lain, kerja tu sana tu, kan? Memang disiplin. Rumah lain, saya walau mengajar di universiti, pensyarah, kan? Takkan balik rumah nak naik atas podium, nak bersyarah lagi, nak bagi arahan, kan? So buat assignment ni. Balik rumah, kita dah buka dah baju pensyarah, gantung sekejap, kan? Kita jadi suami dan juga kawan kepada anak-anak kita. Ini menunjukkan apa? Supaya apa yang kita belajar ni kita sesuaikan. Nabi berlari dengan Aisyah, kan? Ketika mana Nabi boleh bergurau senda, satu Aisyah dia sangat muda, kan? Nabi juga bertenaga, sehingga kita boleh mewujudkan kemesraan, keharmonian dan keseronokan. Rumah tangga bukan kamp pelarian ataupun bukan kamp tahanan, sehingga semua bengis je, muka serius je, kan? Apatah lagi kalau misalnya sampai melenting naik ke atas, kan? Saya ni cikgu disiplin, ustaz. Maknanya kalau saya duduk dalam rumah ni memang disiplin. Di rumah kita tu bukan pelajar, mereka itu anak. Ada tanggungjawab yang perlu kita tarbiyah mereka, yang perlu kita didik mereka, berkasih sayang kepada mereka. Yang mana parenting skill ni ada pada kita semua dengan apa yang kita belajar. Baik, saya nampak ada seorang sahabat kita mengangkat tangan. Adakah itu lambaian ataupun angkat tangan nak tanya soalan? Silakan. Sebelum saya sambung. Oh, tak ada ya? Sekadar lambaian. Okey, baik. Baik, itu tentang hadis yang pertama. Yang kedua, kita tengok di bawah tajuk anak adalah penyejuk hati. Baik. Kita baca kisah ni. Sahabat kata, satu hari aku bersama Miqdam bin Aswad
Lalu lewatlah seseorang sambil berkata, sungguh beruntung kedua mata ini yang telah melihat Nabi SAW. Allah Akbar. Demi Allah, sungguh kami senang jika melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau saksikan. Mikdam dibuatnya marah dan aku dibuatnya takjub kerana orang itu tidak berkata kecuali yang baik. Kemudian Mikdam mendatanginya dan berkata, apa yang membuat seseorang berangan-angan kehadiran seorang yang telah meninggalkannya? Dia tak tahu. Apa yang terjadi jika ia menyaksikannya? Demi Allah, telah banyak kaum yang menyaksikan Nabi SAW, tetapi Allah tempatkan mereka di neraka Jahannam kerana mereka tidak menerima dan mempercayai ajarannya. Tidakkah lebih baik kalian memuji, bersyukur kepada Allah kerana Dia telah menciptakan kamu dan tidak ada yang kalian kenal kecuali Tuhan kamu, dan kalian mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi-Mu. Cukuplah cubaan yang menimpa kaum selainmu. Demi Allah, sungguh Nabi telah diutus pada situasi yang paling parah pada masa jahiliah, di mana mereka memandang tidak ada agama yang lebih utama daripada menyembah berhala. Lalu diutuslah Nabi membawa ajaran yang membezakan antara hak dan batil, membezakan antara seorang ayah dan anak, sehingga apabila seseorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudaranya dalam keadaan kafir, dan Allah telah membukakan hatinya untuk beriman, dan ia tahu bahawa jika celaka maka akan masuk neraka, maka hatinya tidak tenang, dan dia tahu orang yang dicintainya akan masuk neraka, dan ia disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Ini doa yang kita baca tadi. Apa dia? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah. Dan surah Al-Furqan ayat 74. Ya Allah, kurniakanlah kepada isteri-isteri kami, keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadilah kami orang bertakwa contoh kepada anak isteri kami dalam rumah tangga ni. Ya Allah, kan? Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih ya, poin yang ke-87 tentang hadis yang panjang, walaupun di hujungnya baru kita jumpa tentang tajuknya, iaitu anak adalah penyejuk hati, kan? Dia bermula dengan hadis yang panjang ni tentang sahabat merasa betapa bersyukurnya hati, bahkan mata dia bukan hanya dapat melihat Nabi. Tenang ya Allah, tuan-tuan, kita ni dalam keadaan kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi rindu kepada kita, tuan-tuan. Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Nabi tanya, ana mushtaq, aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami bersama dengan kamu Rasulullah, untuk apa lagi engkau rindukan? Nabi kata, tidak. Antum ashabi, kamu kawan-kawan aku, kamu bukan saudaraku. Jadi siapa yang kau rindukan wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang aku rindukan ialah di kalangan umatku selepas aku tak ada dah. Mereka ini beriman dan mengikut sunnahku, ya Allah. Nabi SAW, tuan-tuan yang terpisah dengan kita 1500 tahun. InsyaAllah tak lama lagi, bulan depan kita akan menyambut Maulid Nabi SAW. Tanda sayang pada Nabi ni, semua benda kita tahu pasal Nabi. Tarikh lahir Nabi, kehidupan awal Nabi, perjuangan Nabi, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Ya Allah, kan? Kalaulah begitu bahawa Nabi cinta, rindu pada kita, bagaimana pula kita, tuan-tuan? Adakah kita mempunyai perasaan, keinginan yang sama seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi pernah mengungkapkan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Hadis ini ialah berkaitan dengan telaga Al-Haud. Betapa Nabi sayangnya pada kita ni. Nabi tengok setiap Nabi ada telaga masing-masing di mahsyar, tuan-tuan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada telaga Al-Haud di mahsyar. Telaga Nabi ni sangat luas. Sebagai riwayat kata dia daripada Madinah, bucunya sampai ke Yaman, bucunya 1000 km lebih
Besar sangat telaga ni. Di mana umat-umat Nabi akan datang minum yang mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Minum daripada telaga Nabi. Namun di saat itu Nabi melihat sebahagian umat dia dihalau, bukan hanya tak boleh minum daripada mendekati telaga Nabi. Nabi rasa pelik. Nabi kenal umat dia, ummati. Nabi kata, umatku, wahai Jibril, wahai malaikat. Malaikat kata, wahai Muhammad, ya, itu betul umat engkau. Tapi di saat engkau sudah meninggal dunia, wafat, mereka telah meninggalkan agama. Mereka telah mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Mereka satu benda yang kau tak pernah ajarkan kepada mereka. Maka mereka ini dihalau dari mendekati telaga Nabi SAW. Nabi, sebagai sahabat kata, macam mana Nabi kenal umat dia? Nabi kata, seumpama engkau mempunyai sekawanan ternakan yang kau bela, sama ada lembu ke, kambing ke, dan setiap kambing lembu tu kau nampak tahu ada tompok-tompok warna-warnanya. Dan aku mengenali umatku ialah daripada bekas-bekas wuduk mereka. Ya Allah, betapa Nabi sayang ni, sampaikan nak bagi umat dia bagi dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Bahkan kita pernah dengar kisah sujud Nabi yang begitu panjang di mahsyar ketika manusia mencari-cari syafaat. Siapakah yang mereka nak minta ni, bilalah lagi ni perhitungan Allah ni, dalam keadaan mereka panas terik mentari di mahsyar, minta pada Nabi tu, minta pada Nabi ni, semuanya kata nafsi, nafsi masing-masing. Tujuan kami, nasib aku pun belum tahu lagi. Sehinggalah kita berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sujud begitu lama bermunajat kepada Allah supaya diberikan syafaat kepada umatnya. Sehingga begitu lama Allah Ta'ala memerintahkan, wahai Muhammad, bangunlah. Nabi sujud lama tu sebab apa, tuan-tuan? Adakah Nabi nak bebaskan diri dia saja? Nabi dah jamin syurga oleh Allah. Sebab apa? Nabi sayang pada kita, nak beri syafaat lagi pada umat dia. Ya Allah. Tapi bagaimana kita hari ini? Kan? Walaupun tuan-tuan kita ni, yang disebut dalam hadis ni tadi ni, beruntunglah orang ni, kita dah celik mata walaupun tak dapat tengok Nabi. Majoriti kita yang dalam kuliah hari ni, celik-celik mata, kita kenal Allah, kita kenal Nabi. Allah pilih kita ni jadi orang Islam. Betul tak? Sehingga dengan nikmat Islam dan iman itu, kita dapat kenal Nabi. Dengan nikmat Islam dan iman itu, kita dapat baca, dengar kisah Nabi. Dengan nikmat iman dan Islam, kita dapat ikut sunnah Nabi SAW. Kita dapat tahu berita tentang keindahan akhlak Nabi. Kita dapat baca kisah meruntun jiwa kita daripada Nabi SAW. Kita dapat kenal Allah dengan melalui Nabi. Kita kenal syurga neraka itu melalui Nabi SAW. Tidakkah ini satu anugerah yang cukup besar? Cukup besar. Kerana ramai orang di zaman Nabi, Abu Jahal, keluarga dia, Abu Lahab, mereka jumpa Nabi, tapi mereka tak beriman. Mereka jumpa Nabi. Apa yang kita faham takrif sahabat ni? Sahabat ialah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman dan mati dalam keimanan. Itu istilah sahabat. Kita bukan sahabat, kita saudara yang Nabi rindukan. Walaupun mata kita ni kan, sebab itulah bila kita dengar nasyid-nasyid kan, saya dengar lagu Raihan kan, alangkah indahnya hidup ini jika ayat dia panjang saya tak ingat lah kan, lebih kurang tentang bila Nabi duduk ada dengan kita, yang mana kita dapat melihat wajah Nabi SAW seperti mana Ummu Ma'bad dalam peristiwa hijrah, seorang wanita tua yang berada di tengah-tengah padang pasir ketika Nabi, Abu Bakar dan beberapa orang yang singgah untuk minta makanan dan susu daripada Ummu Ma'bad. Dia tak pernah kenal lelaki asing ini. Tapi bila suami dia balik, dia memperihalkan. Dia kata, telah datang dalam kemah kita tadi beberapa orang lelaki, tetapi mata aku ni menangkap pada satu susuk tubuh lelaki yang aku melihat kesempurnaan daripada hujung rambut sehingga sehujung kakinya. Bulu matanya seperti busur panah, bulu keningnya, bulu matanya lebat, mata hitamnya begitu hitam, matanya besar, mata putihnya begitu-begitu putih, hidungnya mancung, pipi dan mulutnya sesuai pada wajahnya. Orang yang tidak terlalu tinggi sehingga aku perlu mendongak, orang yang tidak terlalu rendah sehingga perlu aku melihat ke bawah. Bicaranya seperti mutiara-mutiara daripada lantai yang berjatuhan gugur. Senyumannya, perkataannya, bila dia diam seorang yang sangat berhikmah dilihat. Apabila dia berbicara, melihat kemuliaan keindahannya.
Dan setiap orang yang mendengar butir bicaranya pasti akan terdiam, terpaku dengannya. Ya Allah. Itu bicara umum makbat seorang wanita tua. Yang kali pertama jumpa Nabi SAW, sudah pun tertarik dengan keindahan akhlak dan kejadian yang ada pada Nabi SAW. Kita ni yang duk belajar hari-hari tentang Syama'il Muhammadiyah kan, keindahan akhlak Nabi. Bagaimana datang menusuk ataupun membekas dalam hati kita tentang kemuliaan dan keindahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau boleh kita nak bertemu Nabi di syurga insya-Allah kan. Dengan apa syaratnya? Mestilah kita mengamalkan sunnah. Tadi pun ramai dah berselawat. Jangan tinggalkan. Sehari bukan sekali je. Kan? Lagi ada masa terluang dan kosong, sebagai tanda kita ingat pada Nabi kita ialah dengan kita berselawat. Okey, tak apa, terima kasih. Silakan Azalia. Saya faham hari ni hari Isnin kan. Saya pun kebetulan sebab pelajar UPSI sedang proses exam dah nak habis dah. Jadi kami pun agak senggang lah masa sebelum start semester baru pada bulan 10 nanti insya-Allah. Cuma bulan depan nanti saya akan ada umrah. Minta maaf sikit menyelit, takut terlupa. Saya akan pergi umrah 16 hari bulan September nanti. Ada 3 seat kosong dan bulan 12, pertengahan 12 pun ada lebih kurang 15 seat kosong. Nanti takut lupa. Kebetulan ada ruang sikit. Kalau siapa yang mungkin nak join umrah saya di bulan September ada 3 seat dan juga Disember ada lebih kurang 10-15 seat. Nanti boleh maklumkan nanti pada upah pun tak apa insya-Allah. Baik, jadi kita sambung tadi dalam hadis ini bagaimana sahabat cerita tentang matanya cukup bertuah dapat melihat Nabi SAW. Ya. Sedangkan kita tengok beberapa orang, antaranya Raja Najashi daripada Ethiopia kan, daripada Habsyah. Dia tak pernah tengok Nabi, hanya berutus surat saja. Tapi dia beriman dengan Nabi SAW. Sehingga dia menjadi orang yang pertama dalam sejarah Islam, Nabi salat sunat ghaib padanya. Yang kita duk buat. Saya pun baru ni, diberi kesempatan hari Jumaat baru ni, jadi khatib, dia diminta oleh pihak politeknik menjadi imam kepada salat ghaib, salat jenazah ghaib kepada Imam Syahid Dr. Ismail Haniyah kan. Walaupun ada perbahasan dia ni mati syahid ke tidak ataupun mati dalam perang ataupun tidak, ada nas yang mengharuskan ataupun bolehkan kita buat solat jenazah ghaib kepada saudara Islam kita. Jadi Nabi kata hari ini telah mati sahabat kamu rajulun soleh, seorang lelaki yang soleh. Nabi kata bangunlah dan solatlah kepada Raja Najashi. Orang ni tak pernah tapi beriman. Sama juga Uwais Qarni. Kenapa Uwais Qarni ni walaupun dia hidup pada zaman Nabi, dia tak dapat gelaran sahabat. Uwais Qarni. Kan? Memang di penghuni syurga lah, confirm dah. Sebab doa dia mustajab. Nabi suruh sahabat Umar dan Umar dan juga Sayyidina Ali ambil doa, minta doa daripada Uwais Qarni yang kita bincang dulu tuan-tuan. Ada kata 2 kali dia pergi. Dia pergi buat haji, dia kandung mak dia, dia tinggal mak dia di Mekah, dia nak jumpa Nabi. Sampai rumah Nabi di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi tak ada, pergi jihad. Sayang kat mak, janji dengan mak ni nak jumpa sekejap je Rasulullah, cinta pada Nabi ni. Tapi oleh kerana Nabi tak ada, jihad tak balik lagi, patah balik semula ke Mekah. Betul Puan Farid, betul. Walaupun di hidup zaman Nabi, dia mati di atas iman, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Walaupun dia tak dapat gelaran itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita pun, walaupun tak sempat jumpa Nabi, kita menjadi orang yang cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, dan berkhidmat. Kan? Berkhidmat kepada orang tua kita seperti mana Uwais Qarni. Uwais Qarni. Kan? Hebatnya orang ada sakit sopak. Orang yang miskin. Orangnya kurus. Dipandang hina pada mata manusia. Tapi dia mengangkat ibunya, subhanallah. Kan orang tuanya lebih dari segala-galanya. Sehingga dia menjadi manusia yang tak dikenal di bumi, tapi dikenali di atas langit di sisi Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Kita ni sangat beruntung kerana Allah pilih kita ni, tuan-tuan. Nikmat iman Islam sangat besar, tuan-tuan. Di atas dunia ni rezeki Allah bagi pada semua orang. Engkau Melayu, engkau Cina, engkau India, engkau Eropah, engkau Afrika, engkau Barat, engkau Timur, engkau Jepun, engkau siapa pun, Allah bagi pada semua orang.
Tapi soal hidayah, nikmat Islam dan iman, Allah bagi pada siapa yang Allah nak bagi, tuan-tuan. Baiknya Allah, tuan-tuan, pada kita. Adakah kita nak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang beri pada kita, tuan-tuan? Ya? Dan Nabi ni pula sebab apa disebut dalam hadis ni, demi Allah, sungguh Allah telah mengutus Nabi kita pada situasi yang sangat parah. Parah sebab apa? Di saat itu masyarakat jahiliah, kan? Di Mekah begitu sesat kehidupan mereka. Parah masyarakat tu. Rosak akidah, rosak akhlak, rosak dari segi syariat. Syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ketika tawaf di keliling Kaabah itu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mereka buat? Amru bin Luhai, seorang pemuka Quraisy ni, dia memasukkan berhala. Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza dan juga berhala-berhala yang lainnya. Ya? Dan juga ada 2 ekor berhala yang seorang lelaki dan wanita yang berzina dalam Kaabah itu akhirnya disumpah ataupun dilaknat oleh Allah menjadi patung. Maka ini patung juga berhala yang dibawa masuk oleh Amru bin Luhai dan juga orang-orang Quraisy, kan? Sebab itu ada sebahagian sahabat yang hati naluri mereka ini masih lagi agama Hanif, agama yang lurus. Mereka tidak akan tenang melihat kesyirikan yang berlaku di depan mata mereka. Ketika mereka bertawaf, mereka membaca awal-awal elok je. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian di hujung mereka menambah dengan perantaraan Al-Lat, Al-Manan ini. Kita cukup berhenti setakat labbaik Allahumma labbaik, kamu datang Allah. Jangan meminta lagi dengan perantara berhala-berhala ni. Tidakkah satu agama yang rosak dan mereka nampak benda baru dalam ibadah itu ialah benda yang benar. Ini yang bahaya ni. Kan? Berhala perantara pentara. Dia kata orang Quraisy jahiliah dulu, dia kata kami tak minta dengan berhala ni. Dia kata jangan salah faham. Tengok kan, dia pun pandai hujah juga. Kami sebenarnya gunakan mereka sebagai perantara kepada Allah. Liqarribuna Allahi zulfa. Tengok dalam Quran sebut. Kita pun hati-hati hari ni. Kita dengan Allah ni, tuan-tuan, Nabi ajar supaya minta terus kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah suruh minta terus. Kan? Ud'uni astajib lakum. Katakanlah kepada hamba-Ku apabila mereka minta kepada kesungguhnya akulah yang akan memakbulkan mereka, kan? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada hamba-Ku apabila mereka ini bertanya kepada aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Allah Maha mendengar. Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan juga bumi. Dengan siapa layak kita minta? Tak minta dengan orang bank kerana ni tak ada duit. Kita minta dengan manager bank, HQ dia, kan? Dia memiliki khazanah dia banyak. Dia yang boleh luluskan. Betul tak? Sekarang ni kita minta kepada yang memiliki khazanah langit dan juga bumi. Bagaimana kekayaan Allah? Subhanallah. Maha kaya dan tak kedekut. Kan? Wala yukhliful mi'ad. Dan tidak pernah memungkiri janjinya. Sari'ul hisab. Dan cepat perhitungannya. Betul tak? Kadang-kadang saya ni pada nak buat loan, kita kan biasa buat loan, kan? Oh, dia kata dokumen okey ni. Kalau tak ada masalah, biasa lulus 3 hari, 4 hari. Kadang-kadang 3 minggu tak lulus lagi, kan? Oh, dokumen tak lengkap ni. Okey, kita check lagi awak punya kredit bagus ke tak bagus ni. Betul tak? Walaupun duit dia banyak juga tu, kita pinjam kadang tak banyak sangat. Dia punya kerenahnya. Betul tak? Dengan Allah ni, yang memiliki kekayaan khazanah, perbendaharaan langit dan juga bumi. Kita kata pembedahan negara kita, kan, berapa bilion ada. Allah yang memiliki kekayaan langit dan juga bumi. Allah bagi kepada Nabi Sulaiman tu, orang yang paling kaya di dunia tu, merupakan satu bahagian yang paling kecil nikmat orang dapat dalam syurga. Ya Allah. Kekayaan Nabi Allah Sulaiman yang menguasai jin dan juga manusia. Ya Allah. Subhanallah, dapat kita gambarkan. Kayanya Allah ni, kan, sehingga kan dia bagi pada kita, tuan-tuan, dipilih kita ni. Tidakkah kita duduk seketika merenung sekejap, ya Allah, dalam ramai-ramai bilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, Kau pilih aku sebagai jadi orang yang beriman padamu, ya Allah. Ya Allah, kukuhkan iman dalam diri aku ni, ya Allah. Bersyukurnya aku, ya Allah. Jadi kalau aku yang menghargai nikmat iman Islam ni, walaupun aku tak dapat melihat engkau, ya Allah. Sekarang ni aku tak dapat melihat Nabi engkau, ya Allah. Tapi kau bagi dengan cara aku boleh kenal engkau dan Rasul dengan cara yang betul, insya-Allah. Ya? Jadi Nabi ni diutuskan dengan, kita sayang pada Nabi sebab Nabi dah mengorbankan seluruh kehidupannya
untuk sampaikan hidayah ni Islam kepada kita. Kan? Sampai Nabi kena halau, Nabi kena pukul, Nabi dalam perang kena bunuh, Nabi diracun oleh wanita Yahudi kan. Sebab apa? Sebab Nabi mengharungi segala cabaran dan kesukaran mihnah dan tribulasi ini tak lain tak bukan kerana kecintaan Nabi kepada kita. Dia nak umat dia akan sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutuskan dalam situasi yang sangat parah kerana mereka memandang berhala lah yang paling besar kan. Lalu diutuskan Nabi membawa ajaran yang membezakan antara hak dan juga batil. Sehingga apabila seorang tu melihat ayah dan anak dia, kita boleh tahu. Oleh sebab usaha dakwah Nabi lah kita boleh beza hak dan batil. Kan? Kan? Dan kemudian kita apabila kita tahu orang yang dibukakan hati untuk beriman, dia tahu orang itu celaka, dia itu akan masuk neraka dan hatinya tidak akan tenang, dan dia tahu yang dicintai ini akan masuk neraka, dan ia disifatkan dalam firman Allah dan doa yang kita baca di hujung tadi. Jangan tinggalkan tuan-tuan dalam pengajian kita pada hari ini. Doa ini doa yang besar manfaat dan kebaikannya kerana diambil daripada Al-Quran, iaitu Allah hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Doa ni bukan hanya doa kita dalam keluarga sahaja, dan doa ni juga bagi orang yang sedang mencari pasangan dalam hidup dan mengharapkan zuriatnya soleh dan solihah, tuan-tuan. Jadi doa ni relevan untuk semua orang baca. Dia bukan daripada hadis saja, dia daripada Al-Quran. Jadi doa ini ringkas, jangan tinggalkan, amalkan dalam setiap doa kita. Ya Allah, Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan selain kita mendapat keberkatan pengajian ilmu yang kita belajar pada hari ini, kita doalah, ya Allah, jadikanlah rumah tangga aku ini sakinah, ketenangan, mawaddah, saling cinta mencintai, warahmah, kan, kasih sayang dan saling merahmati. 4-5 perkara ini Allah akan kurniakan dalam keluarga kita, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Jadi sekadar itu dulu pada hari ini. Semoga kita dapat beroleh manfaat dan kebaikan. Segala yang baik itu dari Allah, segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada Haji Opah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih kerana hari Isnin pun Ustaz sudi lagi bersama dengan SPQ. Alhamdulillah. Dan perkongsian Ustaz pada pagi ini sangat panjang lebar ya. Semoga banyak mendatangkan manfaat kepada kita dan semoga majlis kita diberkati. Amin. Ustaz, insya-Allah kita akan sambung lagi pada hari minggu depan tu, hari Ahad lah Ustaz ya, bukan Isnin kan? Betul. Macam mana? Ya betul, baik, insya-Allah kita akan lihat keadaan supaya balik kepada asal, sebab Isnin ni banyak cabaran. Pukul 9 pagi ada yang lebih lari ke tempat lain. Baik, untuk itu sahabat-sahabat jangan lupa setakat ini dulu kuliah duha kita pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada pukul 5.30 petang untuk bacaan surat dan juga surah Ali Imran yang kita baca hari-hari ya. Dan pukul 8 malam kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin kita 3 bacaan surah dan juga surah Al-Baqarah. Okey Ustaz, sehingga berjumpa lagi di masa dan waktu yang minggu depan. Sila Ustaz beri tutup dulu majlis kita. Silakan. InsyaAllah, terima kasih kembali pada Haji Opah dan juga rakan-rakan yang berada di sini. Seperti biasa, kita akan tutup dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sebaik kifarah. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dan keampunan kita selepas daripada majlis ini, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.